Dalam video ini kita sambung perbincangan tentang contoh 28, contoh 24 dari muka surat 85. Jadual di bawah menunjukkan jumlah kereta mainan yang telah dihasilkan oleh kilang toy pada suatu pagi. Okey, pukul 8 pagi 270, pada 9 pagi 520, pada 10 pagi 770. So, pada 11 pagi 1020. So, kalau cikgu baca jadual ini, cikgu fahamkan pukul 8 sudah ada 270. Lepas tu pukul 9 iaitu selepas 1 jam. Selepas 1 jam menghasilkan lagi 270. Pada 10 pagi, 770 tolak 520. Didapati bezanya 270 juga. So, setiap 1 jam ada tambahan 270 kereta mainan. Jadi, cikgu gambarkan mereka dengan, masa pukul 8 baru permulaan. So, cikgu anggap ini kosong jam. Cikgu dapati dia ada 270 pada mulanya. Lepas 1 jam, dia ada tambahan 270. Lepas 2 jam dari pukul 8, ada lagi tambahan dengan bilangan yang sama. So, pada pukul 11 pagi iaitu selepas 3 jam, dia ada tambahan yang sama. Jadi, dia menghasilkan jumlah kereta mainan dalam bentuk arohan macam ni atau interaksi macam ni. Jadi, kalau saya dapat senaraikan macam ni, jadi saya sudah boleh tulis formulanya adalah 270 tambah 250 darab dengan tempoh atau darab dengan berapa jam selepas pukul 8. Tapi mungkin anda akan cakap, cikgu, 270 kereta mainan itu dia kenapa kosong jam? Jadi mungkin ada orang fikir lain. Dia fikir dengan cara, cikgu, pukul 8 pagi ni dia adalah jam pertama. Jadi dia akan tulis 1 sebab dia jam pertama. Macam hari tu kita bincang, hari pertama kita letak N1 kan. So cikgu, pukul 8 ni jam pertama. Ada 270. Dan didapati kalau guna formula ini pada jam kedua, dia adalah setiap kali dapat tambahan 20 dengan hasil darab 250 dengan berapa jam. So, dia akan tulis dengan cara yang di sebelah kanan cikgu ni. Boleh tak kalau saya tulis macam ni? Sebenarnya tulis macam ni betul juga. So, kalau betul, diterima. Sebab perbezaan antara dua set ini adalah cara mereka mulakan dengan senarai yang kita nak tulis ini. So, dua-dua boleh diterima. Cuma hati-hati masa tulis N. N untuk yang sebelah kiri ini, dia adalah bermula dari sifar. Manakala yang sebelah kanan bermula dari 1. So, kita kena tulis dengan hati-hati. Jangan dua-dua mula dengan N sama 1. Sebenarnya dia berbeza. So, anda kalau faham set ini, jadi kamu kena tulis N sama dengan sifar 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau kamu senaraikan ikut yang kanan, mestilah M mula dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. A minta kita buat rumus yang umum bagi bilangan kereta mainan yang telah dihasilkan oleh kilang toy berdasarkan jadual di atas. Jadi, tak kira kamu jawab mana satu set. Jadi, dua-duanya adalah betul. Kita pergi ke bahagian B. Kilang toy beroperasi dari pukul 7 pagi hingga 10 malam. 5 hari dalam seminggu. Pukul 7 pagi hingga 10 malam. Dia tanya pada B1, berapakah kereta mainan dapat dihasilkan oleh kilang toy pada suatu hari? So, kita kira 7 pagi hingga 10 malam. Tadi saya sudah ada 2 formula kan? Jadi, kamu kena pilih. Kamu nak formula mana satu?
Okey, nak set ini ke? Nak set ini. So, kalau kamu ambil set ini, jadi masa kira. Okey, dia bermula pada waktu 7 pagi. Jadi pada pukul 8, okey, tuliskan sifar ini. Jadi maksudnya, kamu kena tolak 1 jam. Kalau kamu kira 7 pagi, 8 pagi, 9 sampai ke 10 pagi, kamu kena tolak 1. Tapi kalau kamu ambil set yang kedua ini, jadi 8 pagi tu sudah kira jam pertama. Jadi sampai 10 malam itu tak payah tolak 1. Okey. So kalau faham, sekarang katakan cikgu guna formula yang 270. So cikgu kena tolak 1 tadi kan. So cikgu akan dapat okey 14 jam yang cikgu masuk dalam. So saya dapat 3,770. Okey, soalan B. Kirang Toy menerima satu pesanan sebanyak 25,000 kereta mainan. Oh, dia nak hasilkan sebanyak ini. Pesanan itu perlu disiapkan dalam masa seminggu. Okey, seminggu berapa hari? Seminggu 7 hari. Tapi dia kerja berapa hari seminggu? Dia kerja 5 hari sahaja. So yang seminggu di sini dia kait dengan 5 hari sahaja, bukan 7 hari. Adakah Kirang Toy dapat menyerahkan kereta mainan yang dipesan ini pada masa yang ditetapkan? So boleh tak dia hasilkan dalam seminggu, iaitu 5 hari, sebanyak 25,000 ini. Okey, kita tadi ada formula kan? So kita ambil kira formula tadi. Okey, dan di sini dia ada minta sekiranya tidak berjaya dia memenuhi pesanan ini, cadangkan satu cara penyelesaian supaya Kirang Toy dapat menyiapkan pesanan ini. Okey, kita kira dulu. So, cikgu ambil formula ini. Okey, jadi cikgu tahu cikgu nak hasilkan 25,000. Formula saya berkaitan dengan bilangan jam. N ini bilangan jam. Jadi, saya kena kira berapa jam yang diperlukan untuk menghasilkan 25,000 dulu. So, saya pindahkan nombor ke sebelah sini, kumpulkan nombor. Lepas tu saya bahagikan 250 sebab 250 N ini ialah hubungan darab. Pindah sana jadi bahagi. So, tekan kalkulator, saya dapat 98.92 jam. Jadi, hampir-hampir 100 jam kan? Jadi, kita tahu ini adalah untuk berapa jam untuk 25,000. So, saya kena kira hari lagi. Jadi, satu hari saya ada berapa jam? Tadi soalan B1 sudah tahu pada satu hari, kalau saya guna formula ini, saya ada 15 jam. Jadi, bahagi 15. Jadi, saya dapat jawapannya 6.595 hari. Iaitu lebih daripada 5 hari kerja seminggu. Jadi, kalau lebih daripada 5 hari, jadi dia kena masuk minggu yang seterusnya sebab satu minggu dia kerja 5 hari sahaja. Jadi boleh dia hasilkan dan memenuhi pesanan itu pada seminggu tak? Sebenarnya tidak. Sebab dia kerja 5 hari sahaja. Satu hari itu ada 15 jam sahaja. Sebab dia mula dari pukul 7 pagi hingga 10 malam. Jadi kita jawab kilang itu tidak dapat menyiapkan pesanan itu. Jika ingin menyiapkan pesanan itu, perlu pastikan jumlah waktu bekerja sehari itu. Okey, so kita nak tahu berapa waktu, berapa jam sepatutnya untuk sehari supaya dia boleh penuhi pesanan itu dalam masa 5 hari seminggu tu. So kita cakap jumlah jam ni bahagi 5 hari. Jadi satu hari sekurang-kurangnya ada 19.78 jam. Jadi dia perlu selalu kita pundahkan jam kan. So, dia perlu 20 jam per hari. Baru dia boleh hasilkan dalam seminggu. Sebab hari pekerja dia adalah 5 hari seminggu. Okey, boleh faham tak? Cikgu harap anda semua boleh faham. Dan kita boleh juga tiga cara lain. Okey, iaitu
Pada bahagian B2, ada juga orang cakap, cikgu, saya tahu satu hari boleh hasilkan 3,770. So kalau dia kerja 5 hari seminggu, saya darab 5, saya dapati jumlah jam dia, yang 5 hari itu adalah hanya boleh hasilkan 18,850 buah kereta mainan. Jadi saya tak sampai lagi capaian 25,000 kereta mainan. Jadi dia tak dapat menyiapkan pesanan itu. Jadi kalau saya nak berjaya hasilkan 25,000 itu dalam 5 hari. Jadi maksudnya satu hari saya kena hasilkan 5,000 buah kereta mainan. Jadi 5,000 buah itu dia kena bahagi 250. Iaitu berapa buah yang perlu saya hasilkan dalam 1 jam. Jadi, saya kena ada 20 jam baru saya boleh hasilkan 25,000 kereta mainan yang cukup untuk setiap hari. Cara ini boleh juga. Ini kita panggil logical thinking. So, dia tak salah. Dia sebenarnya betul juga. Okay. So, untuk soalan ini, kita berhenti dekat sini. Dan lepas ni, anda boleh cuba latihan dalam buku teks dengan merujuk kepada contoh 23 dan 24 yang telah cikgu bincang ini. Okay, sekian. Terima kasih.